Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi manhaj ataupun metodologi Imam Ibnu Majah dalam kitab dia As-Sunan. Muka surat 3 dah. Nama kitab Sunan Ibni Majah. Jadi dalam bab ni, penamaan kitab-kitab hadis ni mari dengan menyebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi ke, Sunan Nasa'i ke, itu adalah nama yang masyhur. Berarti ini bukanlah nama sebenar yang dikehendaki oleh pengarang. Jadi dia letak Sahih Bukhari tu, Imam Muslim ke, Sahih Muslim, tidak. Tapi dia ada nama dia Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min ayyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi. Itu nama Sahih Bukhari. Jadi biasanya imam-imam kita ni dia tak letak nama dia tu di kitab sebagai tajuk kitab. Nama pengarang itu biasalah. As-Sahih Al-Bukhari. Tidak kata As-Sahih lil Bukhari. Itu nama yang diletakkan oleh Bukhari. Tidak. Itu adalah nama orang kemudian. Orang kemudian ni dia lebih hebat lagi. Kulit kitab dia tu dia gambar dia. Depan tu. Kalau letak belakang tu biasalah. Dah. Untuk yang kenal. Kalau cover depan tu gambar dia tu pelik sikit. Nama kitab Sunan Ibni Majah. Kitab Sunan Ibni Majah dikenali dengan beberapa nama. Antaranya Sunan Ibni Majah. Dengan nama ini kitab dicetak sebagaimana pada cetakan Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, cetakan Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami dan cetakan Hasyiah As-Sindi. Tapi penamaan ini seperti kita kata tadilah, ini adalah penamaan yang masyhur yang dibuat oleh juru tahqiq ataupun penerbit kitab. Nak kata ni nama yang asal, itu tidak bertepatan dengan gaya ulama pada waktu itu menamakan kitab tu dengan nama diri sendiri. Nama yang kedua iaitu As-Sunan. As-Sunan sahaja. Ini sebagaimana dalam cetakan Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Dalil dia, Az-Zahabi menyebut riwayat daripada Ibnu Majah bahawa aradtu hadhi sunan ala Abi Zur'ah. Saya telah mengemukakan sunan ini kepada Abu Zur'ah. Yang ni Ibnu Majah menyebut kitabnya ini dengan nama As-Sunan. Ini munasabah. Yang ketiga, Sunanul Mustafa. Nama ini tertera pada cetakan lama di Mesir. Tetapi pendapat yang lebih utamanya, nama kitab ini adalah As-Sunan sahaja. Itu lebih sesuai. Tambah pula berdasarkan kepada riwayat daripada Zahabi, aradtu hadhihi sunan. Kemudian tajuk berikut ni, Sunan Ibnu Majah sebagai kitab sunan. Sunan-sunan tu apa? Sunan ni dia daripada sunnah lah. Sunan ni daripada sunnah. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu pasti akan mengikut sunnah-sunnah orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kamu ni, sehasta sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sunan. Sunan ni maknanya perjalanan lah. Dalam Quran pun ada kalimah sunan ni. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard, telah berlalu
sebelum daripada kamu ni, qad khalat min qablikum sunanun. Sunnah-sunnah, peraturan-peraturan. Cuma dalam ilmu hadis ni, sunnah tu, sunnah satu, sunan. Maknanya peraturan-peraturan. Kalau kata sunnah saja, kitabus sunnah. Itu maksudnya kitab akidah. Macam kitab sunnah Imam Ahmad, kitab sunnah beberapa ulama lagi, sunnah tu dengan maksud akidah. Jadi sunnah ni kalau merujuk kepada ilmu hadis, sunnah dengan maksud ada cara tertentu dalam penulisan hadis. Para ulama mempunyai pelbagai metod dalam menyusun kitab hadis. Ada yang merupakan ajza', jawami', sunan, masanid, ma'ajim. Dua kali ma'ajim tu buatlah. Arba'inat dan sebagainya. Kitab Ibnu Majah ini ditulis berasaskan kepada metod sunan. Jadi ajza' ni ajza' ni adalah juz'un. Juz'u ni kalau dalam hadis ni dia ada satu jenis penulisan kitab. Kalau kitab tu hanya menghimpunkan satu jenis masalah saja, maka kitab itu dipanggil juz'u. Macam juz'u qiraah khalfal imam. Maknanya Imam Bukhari dia telah susun satu kitab berkenaan dengan bacaan makmum di belakang imam. Jadi nama kitab dia tu juz'u qiraah khalfal imam. Dia ada juz'u raf'ul yadain. Akad tangan dalam sembahyang. Satu koleksi hadis. Dia ada kitab juz'u qiyamul lail, juz'u istighfar, juz'u sembahyang witir. Satu lagi macam kitab Nuaim ni, iaitu kitabul fitan, fitnah saja. Kitab tentang fitnah saja, kitab tentang takdir saja. Kitab macam Imam Bukhari, kitab af'alul khalq, kitab tentang perbuatan hamba sahaja. Itu dipanggil juz'u. Jawami' ni dia menghimpunkan semua juz'u tadi. Dia ada juz'u akidah, juz'u tarikh, juz'u manaqib, kelebihan-kelebihan sahabat, juz'u tentang perubatan, juz'u tentang adab, zuhud. Jadi itu dipanggil jawami', juz'u tentang tafsir. Sunan ni pula penulisan kitab berasaskan kepada fiqh lah, kita kata fiqh. Peraturan, sunnah jamak dia sunnah ni penulisan yang berasaskan kepada fiqh. Dia akan ada bermula daripada taharah, semaya, zakat, puasa, haji, bab-bab tentang perkahwinan, bab-bab jual beli, bab-bab jenayah dan seterusnya. Kemudian kitab masanid seperti Musnad Imam Ahmad, mana kitab yang ditulis berdasarkan kepada nama sahabat. Hadis Abu Bakar setepak, hadis Umar satu tepak, hadis Uthman satu tepak, hadis Ali, hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas ada pada tempat-tempatnya. Itu dipanggil kitab musnad seperti Musnad Imam Ahmad. Ada kitab ma'ajim. Kitab ma'ajim ni kitab yang ditulis berasaskan kepada nama-nama guru. Macam apa? Kalau kata Mujam Tabarani tu, dia akan susun. Ni hadis guru dia yang bernama Abdul Rahman. Duduk sini belakang. Hadis guru dia yang bernama Muhammad bin apa? Ada situ. Jadi dia susun hadis tu berdasarkan kepada nama guru-guru dia. Itu dipanggil ma'ajib. Arba'inat ni pada hadis 40 lah. Arba'inat. Ada 40 tentang akidah, 40 tentang semaya, 40 tentang istighfar, 40 tentang Imam Nawawi tu, 40 tentang Madaruddin, 40 hadis tentang paksi agama, 40 macam Imam Waliullah dia ada 40 hadis daripada Sayyidina Ali.
Dia ada hadis 40 tentang perkahwinan, 40 hadis tentang wanita, 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman, 40 hadis tentang akhlak. Itu dipanggil arba'inat. Jadi hadis 40 tu bukan hanya setakat arba'in Imam Nawawi, tapi banyak lagi arba'in. Cuma yang terkenal kepada kita ni arba'in Imam Nawawi. Kitab Ibnu Majah ini ditulis berasaskan kepada metod sunat. Penamaan sesebuah kitab sebagai sunan kerana ia disusun mengikut tertib fiqh yang bermula dengan bab taharah. Bab taharah kemudian bab semaya. Semaya itu pecah pula. Semaya, dia akan cerita tentang waktu semaya. Waktu semaya sebagai syarat wajib semaya. Lepas tu dia akan masuk bab pakaian. Bab pakaian yang ini menutup aurat. Bab tentang apa? Bab semaya. Bab tentang tempat-tempat nak semaya. Bab tentang azan. Azan pun sebahagian daripada semaya juga. Bab masjid, bab azan, bab semaya, kemudian bab semaya berjemaah, bab sifat semaya, kaifiat semaya, satu persatu. Bab bacaan dalam semaya, panjang situ. Bab semaya sunat. Kemudian dia akan ikut pula dengan bab jenazah. Sebab setengah ulama tu lepas daripada bab semaya, sebelum masuk bab zakat, dia masuk selalu bab tentang jenazah. Macam Bukhari. Habis semaya, jenazah. Lepas tu zakat. Kalau Tirmizi ni, bab jenazah ni lepas daripada haji. Semaya, zakat, puasa, haji, jenazah. Itu bagi dia, bagi Tirmizi. Kemudian bab nikah kahwin. Jadi kalau macam Muslim tak, baca Muslim lepas daripada bab haji, tak, terus dia pergi pada bab nikah kahwin. Kalau Bukhari lambat lagi. Bab nikah kahwin tu. Dia Bukhari ni bab nikah kahwin lepas daripada tafsir tak. Lepas pada kitab tafsir baru kitab nikah kahwin. Gitulah kata silapnya. Dia lewat sikit. Dia masalah perkahwinan ni, dia kalau kita kata tengok fiqh Hanafi dengan fiqh Syafi'i lain. Kalau kita belajar fiqh Syafi'i, lepas habis daripada bab zakat, haji, terus dia pergi bab jual beli. Tapi kalau kitab fiqh Hanafi, lepas daripada haji, tu dia pergi kepada bab perkahwinan. Dia adalah falsafah masing-masing itu. Jadi tertib ni maknanya tertib yang ada sebab. Ada dia punya falsafah dia mengikut pandangan ulama masing-masing lah. Jadi kitab Sunan Ibnu Majah dikategorikan sebagai kitab sunan kerana dia ada bab-bab fiqh. Walaupun demikian terdapat juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah perkara-perkara lain, tajuk-tajuk lain selain daripada hukum hakam. Antara tajuk lain yang terdapat dalam kitab ini, yakni ia bukan tajuk fiqh. Ia bukan tajuk hakam seperti akidah. Ini terdapat dalam muqaddimah. Bab muqaddimah ni dia bab akidah. Dia ada bab perubatan, kitabut tib. Dia ada bab zuhud. Maknanya hadis-hadis dia menunjukkan kepada nilai sebenar dunia tu. Kemudian bab adab. Adab ni maknanya peraturan lah, etika. Kod etika dalam kehidupan. Bab doa. Adiyah, azkar. Kemudian bab fitan dan manaqib. Jadi ada tajuk-tajuk yang mana tajuk ni bukan tajuk ahkam. Jika Imam Ibnu Majah memasukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab tafsir, tarikh dan sirah, sudah tentu kitabnya akan dikenali juga sebagai kitab jami', sebagaimana kitab jami' Tirmizi. Maknanya dari segi tertib sunan tu dipanggil sunan. Tetapi kalaulah Ibnu Majah tadi memasukkan kitab tafsir dalam kitab sunan ini, kitab tarikh. Kitab tarikh itu maksudnya badul khalqi lah. Tarikh-tarikh ini mana permulaan kejadian. Allah Ta'ala cipta langit bumi,
cipta malaikat, cipta jin, cipta iblis. Cerita tentang Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi, kemungkinan besar kitab Ibnu Majah ni dipanggil sebagai kitab sunat. Tapi, masalahnya, kitab tarikh dan kitab tafsir Ibnu Majah ni hilang. Tak tahu duduk mana. Dia hanya ada nama. Jadi kalau ada kitab berkenaan tafsir tarikh dan sirah, tentu dia akan menjadi kitab jami'. Ini kerana jami' ataupun jawami' merupakan penulisan hadis yang merangkumi keseluruhan perkara agama. Mana semua tajuk-tajuk agama tu ada dalam kitab hadis. Merangkumi bidang iaitu akidah, ahkam, riqaq, atau zuhud, adab, tafsir, tarikh, sirah, fitan, perubatan, takbir, mimpi dan manaqib. Mana kalau kita tengok kitab Bukhari, adalah ni. Kitab akidah. Kitab akidah dalam Bukhari ni terletak dalam Kitabul Iman, lepas tu Kitabut Tauhid di akhir. Kalau Bukhari, Kitabul Iman hak muqaddim, hak mula-mula, wahyu, iman, ilmu. Kemudian hak penutup dia tu Kitabul I'tisam, kitab hadis ahad. Kemudian Kitabut Tauhid warad al-Jahmiyah. Itu perkara akidah dalam Bukhari. Jadi kitab jami' ni maknanya ia merangkumkan semua tajuk-tajuk penting dalam agama. Dia merangkumi akidah, ahkam, riqaq ataupun zuhud. Riqaq ni mana hadis-hadis ia menyebabkan hati kita jadi lembut. Riqaq ataupun raqaiq. Kitabul Adab, tafsir, tarikh, sirah, fitan, fitnah akhir zaman. Jadi hak ni ada ni fitnah. Kitabul Fitan dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, Tirmizi ada, Abu Daud pun ada. Macam kitab Mishkat lah. Kitab Mishkat tu dia ada belakang ni. Kitab Mishkat. Sebab itulah kitab Mishkat tu dari segi himpunan bab-bab tu dia dikenali sebagai kitab jami' juga. Cuma dia tidak bersanad lah. Dia hanya ada sahabat. Tapi dari segi dari segi bab-bab yang terangkum tu, itu cukup syarat untuk dipanggil sebagai kitab jawami'. Sebab kitab jawami' ni paling tidak 8 bab mesti ada. Akidah, ahkam, riqaq, adab, tafsir, tarikh, sirah, fitan, perubatan ni. Ini dia syarat dia. Jadi kitab Mishkat menepati kaedah ni. Ringkasnya, Imam Ibnu Majah menyusun as-sunnah mengikut tertib susunan ilmu fiqh, supaya ia menjadi sumber rujukan para fuqaha untuk merumuskan hukum. Jadi untuk mereka beristihad, maka kitab sunnah ni ada di hadapan mereka untuk mereka mencari dalil-dalil untuk membina mazhab. Hadis-hadisnya itu diletakkan dengan teliti di bawah tajuk-tajuk yang bersesuaian tanpa pemanjangan dan pengulangan. Maknanya dalam kitab Ibnu Majah ni dia tidak akan berlaku pengulangan hadis. Tidak seperti mana Bukhari dan tidak seperti mana Muslim. Dia panggil takrarul hadis. Pengulangan hadis ni dia berlaku kerana apa? Kerana bagi imam tu dia banyak sanad. Dia banyak sanad. Hadis yang sama tapi jalan yang membawa pada hadis tadi banyak. Sama ada berbeza sahabat ataupun berbeza sama ada berbeza pada peringkat sahabat yang dipanggil syawahid ataupun berbeza pada peringkat guru. Yang dipanggil mutaba'ah. Mutaba'ah ni maknanya yang turut sama meriwayatkan. Jadi kalau kita tengok Bukhari, pengulangan hadis tu berlaku pada tempat-tempat yang berbeza. Pengulangan dalam Bukhari pada tempat-tempat yang berbeza sesuai dengan maksud Imam Bukhari untuk beristihad, istinbat hukum. Manakala pengulangan dalam Sahih Muslim dia letak pada satu tempat. Dia tidak selerokkan hadis tadi. Ini seperti kita baca dalam mukadimah minggu lepas ni.
mukadimah minggu lepas ni, muka surat 3 tu dah, muka surat 3 tu, untuk menguatkan hujah dan pendapatnya dalam istinbat, pelajar memerlukan kepada hadis yang bukan saja sahih tetapi mempunyai banyak jalan dan bersanad, maka ini adalah tugas Sahih Muslim. Dalam perenggan yang ke berapa tu? Ketiga. Muka surat 3 tu. Jadi Sahih Muslim dia berulang-ulang hadis pada satu tempat. Mana kita boleh buat perbandingan selalu lah depan tu. Depan kita tu kita buka tu hadis yang sama berulang. Kalau Bukhari ni dia kena cari pula. Berulang ni dalam Kitabul Iman ada, Kitabul Salah ada, kitab jual beli ada, kitab nikah ada, kitab adab ada. Sebab itulah untuk memudahkan kita ni, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi tu dia buh lalu dalam nombor dia. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari tu, di ujung tu dia akan tulis lah. Nombor sekian-sekian ni maknanya hadis ni akan berulang pada tempat-tempat berikut ni. Itu kerja yang dibuat oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dalam Tirmizi dah hadis berulang ni tak banyak. Ada tapi tak banyak. Dia berulang pada tempat-tempat yang berlainan sama seperti Bukhari. Tapi tak banyak. Setakat kita duk baca ni rasa dalam berapa? 20 siapa? Tak siapa. Tak banyak pengulangan tu hadis dalam Bukhari, dalam Tirmizi. Pengulangan dalam Muslim dia ada satu bentuk lagi. Dia berulang satu tempat, kadang-kadang dia berulang pada tempat yang lain. Tapi hal ni jarang berlaku. Tapi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia buat tanda. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu, lepas ada nombor tu dia tulis mim. Ada mim tu, maknanya hadis tu mukarrar, hadis telah berulang dah. Yang ada pada tempat dia lah. Jadi dia akan buh nombor hak tempat sebelum ni. Itu cara kita baca Sahih Muslim. Jadi ada juga walaupun tidak banyak pengulangan dalam Sahih Muslim pada tempat yang berbeza. Cuma pengulangan dalam Sunan Ibni Majah ni dia tidak berlaku. Melainkan sedikit sahaja itu pada satu bab yang sama ya. Pengulangan itu berlaku pada bab yang sama dengan hadis asal tu. Jadi pengulangan hadis dalam Ibnu Majah ni dia ada dua maksud. Maksud yang pertama untuk menyatakan ada perbezaan pada matan ataupun pada sanad, maka dia pengulang situ. Yang kedua untuk menguatkan hadis yang tidak kuat. Maksudnya hadis pertama tu dan hadis kedua tak berapa kuat belaka, tetapi bila disebutkan serentak tu maknanya dapat menguatkan antara satu sama lain. Maknanya dua-dua hadis tu dhaif. Diulang tu kerana untuk menguatkan yang pertama dapat dikuatkan dengan yang kedua. Jadi Imam Ibnu Majah ulang tu pada satu tempat dengan tujuan untuk menguatkan hadis di bawah tajuk yang sama. Itu pengulangan yang berlaku dalam Sunan Ibni Majah, tapi tak banyaklah. Dari segi penyusunan bab, Hafiz Ibn Hajar menulis kitabnya, yakni kitab Sunan Ibni Majah ni kitab tentang sunan, yakni hukum hakam Allah, kitab yang jami', yang lengkap, yang baik, comel, banyak bab dan gharib. Banyak maknanya unik lah. Gharib di sini maknanya unik. Banyak bab ni dia dapat memperincikan hadis tu kepada maksud yang dapat difahami. Banyak bab tu. Bab tu maknanya kadang-kadang satu bab tu satu hadis ataupun dua hadis. Mana dia berjaya mengelompokkan hadis tu pada satu makna yang ringkas. Kalau macam kita baca Mishkat ni, dia tak ada bab, melainkan bab yang besar. Dia ada kitab macam kita kata Kitabul Iman. Kitabul Iman. Kemudian ada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Mishkat ada. Sebenarnya setiap hadis dalam fasa yang pertama, fasa kedua, fasa ketiga tu kita boleh letak tajuk pula. Tajuk pula. Tapi dia tidak buat lagu tu lah sebab
sifat kitab Mishkat ni dia lebih pada indeks. Dia maknanya dia letak hadis-hadis supaya hadis tu kita tahu. Kita telah lalu belajar sebelum kita belajar Sunan Sittah. Jadi sebab itulah dia tidak memberi penekanan kepada bab. Berbeza dengan kitab macam kitab Sunan Ibn Majah ni, dia banyak meletakkan bab. Jadi bab tu menunjukkan kepada makna yang terkandung dalam hadis. Seolah-olah imam itu dia merumuskan makna keseluruhan bagi hadis, maka dia pun letak tajuk, menandakan kefahaman dia. Dan bila banyak bab ni, maknanya dia berjaya mengklasifikasikan setiap hadis tu pada makna-makna tertentu. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata, kitab yang baik kerana banyak bab. Jadi banyak bab tu menunjukkan kepada banyak luasnya pemahaman dia. Hafiz Ibn Katsir menyatakan bahawa ia adalah kitab yang sangat bermanfaat dan susunan bab fiqhnya sangat kukuh. Kemah molek tu. Syekh Abdul Aziz mengatakan bahawa tidak ada kitab. Tambah tu, tidak ada kitab yang dapat menyamainya dari segi susunan tertib yang elok dan mengemukakan hadis dengan ringkas tanpa pengulangan. Sebab itulah kitab Sunan ini dia layak dikategorikan bersama dengan 5 kitab hadis yang lain, yakni sebagai teks pelajar dan rujukan kepada para fuqaha. Maulana Abdul Rashid An-Nu'mani menyatakan bahawa kitab Sunan Ibn Majah sangat kukuh dari segi tertib fiqh dan beliau melalui jalan yang disusuri oleh guru beliau, yakni Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf. Di mana dia menjejaki langkah Ibn Abi Shaybah dalam sunan dia, dalam Musannaf dia. Walau bagaimanapun Ibnu Majah tidak memasukkan dalam kitabnya pendapat sahabat dan fatwa tabi'in. Seperti mana yang dilakukan oleh gurunya itu dalam kitab tersebut. Maknanya seorang murid ni dia turut jejak langkah guru dia, tetapi dia buat penyesuaian lah. Kalau kita baca Musannaf tu, dia penuh dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Mana dia capulah antara hadis marfu', hadis mauquf dan maqtu'. Tapi dalam sunan ni Ibnu Majah hanya menyebut hadis marfu' saja. Hadis mauquf ataupun kata-kata sahabat kita tidak akan temui lah. Kalau ada pun dua tu kita tak kira. Tajuk bab sebagai kesimpulan hukum. Jadi tajuk bab ni dia, kalau kita belajar hadis, satu elemen yang penting lah dalam kita memahami hadis. Kalau kita gagal faham tajuk bab ni, maknanya hadis ni kalau kita tak faham mana imam tu letak dalam kitab dia, maka kita gagal faham. Macam contoh hadis da'im ra'ah tu. Hadis da'im ra'ah tu cerita Nabi balik daripada pengkebumian, Nabi singgah makan di rumah seorang perempuan yang diajak oleh da'im imra'ah tu. Jadi hadis tu duduk mana? Jadi hadis da'im imra'ah ni orang-orang buat dalil tentang adanya kenduri arwah. Sebab Nabi balik daripada pengkebumian, Nabi singgah makan di rumah seorang perempuan. Jadi orang yang tak faham hadis ni, dia kata ni dalil bahawa Nabi singgah di rumah perempuan, da'i imra'atihi tu kata dia. Dia kata dengan ada dhamir, di imra'atihi. Maknanya penyeru kepada isteri yang mati. Jadi dia kata hadis ni berkenaan dengan kenduri rumah arwah. Tapi kalau kita tengok tajuk hadis ni dalam asal kitab, dalam Sunan Abi Daud, dia terletak di bawah bab apa ni? Makan harta bukan keizinan daripada tuan dia. Sebab Nabi kata binatang ni macam disembelih tidak berdasarkan kepada keizinan daripada tuan dia. Jadi hadis tu dia terletak dalam bab muamalah.
bukan terletak dalam bab jenazah. Bukan dalam bab jamuan. Sama juga seperti hadis tentang istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliq min dhala'. Aku besar kepada kamu supaya berbuat baik kepada wanita kerana mereka itu diciptakan daripada tulang rusuk. Jadi hadis tu dia terletak di bawah kitab perkahwinan dan Imam Bukhari dia tak letak hadis ni dalam kitab tafsir. Jadi kita tak boleh nak jadikan hadis itu sebagai untuk menafsirkan bahawa ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah tu Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Nak tafsir dengan hadis tadi? Tidak. Sebab Imam Bukhari tak faham lagu tu. Kalau Imam Bukhari faham bahawa perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk, tentu hadis tadi istausu bin nisa'i khaira tu dia akan letak pada kitab tafsir. Tapi tidak. Dia letak dalam bab pergaulan suami isteri. Jadi sebab itulah hadis tu dia bukan tentang kejadian. Bukan biologi manusia, tidak. Dia hadis tu tentang psikologi. Jadi tajuk bab ni penting sebagai kesimpulan hukum. Dalam kitab ini, dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat tajuk bab atau tarjamatul bab yang merupakan kesimpulan hukum yang terkandung dalam sesebuah hadis. Ibnu Majah amat kreatif. Sangat kreatif dalam kebanyakannya. Walaupun demikian, walaupun beliau tidak dapat menandingi apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, namun beliau tetap seorang yang berdaya cipta dalam bab ini, dalam bidang ini. Maknanya apa? Imam Bukhari ini memang terkenal sebagai seorang yang menulis sahih tu dengan tarjamatul bab, tajuk yang penuh dengan misteri, teka-teki. Tajuk dalam banyak-banyak kitab hadis ni, kitab Imam Bukhari lah hak paling unggul yang memperlihatkan kehebatan dia sebab dia letak tajuk tu menggambarkan dia seorang yang sangat alim, seorang mujtahid. Jadi sukar ditandingi tajuk bab dia tu. Sehingga Imam penulis hadis selepas daripada dia macam Tirmizi, dia hanya tulis tajuk yang reka-reka. Tidak seperti mana Bukhari. Bukhari ni banyak hadis tu. Hadis yang sama dia boleh letak dalam banyak tajuk. Maknanya banyak kefahaman dia tu, luas kefahaman, mendalam kefahaman dia tu sehingga dia dapat letak pelbagai tajuk bagi satu hadis. Jadi walaupun Ibnu Majah ni kreatif dalam penyusunan bab, tetapi dia tidaklah dapat menandingi Imam Bukhari. Imam Bukhari lain. Sebab itulah kita tengok Imam Muslim ni tak ada tajuk bab dalam sahih dia. Sebab seolah-olah bagi dia ni, kita rasalah Imam Bukhari ni hebat dalam bab tajuk ni. Jadi dia tu tak payah buat tajuk. Jadi usaha Bukhari tu telah sempurna dengan tajuk dia, maka Imam Muslim sebagai anak murid ni dia tidak buat tajuk. Kira-kira kalau kamu nak tahu tajuk hadis ni, mu tengok dalam Bukhari lah. Aku tulis buat mari hadis yang berulang tadi, setepak. Sebab itulah kita berpendapat bahawa memang sengaja Imam Muslim dia tidak letak tajuk bagi kitab dia. Walaupun begitu, tetap mengikut susunan. Susunan itu memang tertib. Comel, tertib Sahih Muslim. Walaupun tidak ada tajuk. Ini bermakna beliau, maknanya Imam Ibnu Majah adalah seorang yang ahli dalam pembinaan tajuk bab dan merupakan seorang yang ahli dalam menyimpulkan hukum dan faedah daripada hadis. Seperti kita bahas tentang mazhab Ibnu Majah lah. Mazhab Ibnu Majah ni, walaupun kita tidak dapat menentukan beliau bermazhab Syafi'i ke, Hambali ke, ataupun dia sebagai mujtahid, tetapi tajuk bab dia tu menggambarkan beliau adalah seorang yang bukan hanya menghimpun hadis-hadis, tetapi dapat kelaskan hadis mengikut tajuk. Dan itu menggambarkan dia seorang yang alim.
dalam pekoh. Jadi dia bukan semata-mata perawi. Kita kena ingat, imam-imam ni, walaupun dia tidak ada kitab tentang syarah hadis, dia tidak bina mazhab dia sendiri, bukan bermakna dia tak payah hadis. Tidak. Dia letak hadis tu mengikut kategori, itu pun satu kefahaman yang besar. Dah. Kalau kita masuk kedai, okay? Kalau kita masuk kedai tu susun barang tak mengikut hal biasa, kita ngepek. Dah. Contoh kita masuk supermarket. Supermarket ni masuk-masuk baju dulu. Dah. Ujung belakang tu barulah temu barang dapur orang beli hari-hari. Kita kata tak pandai ni. Orang kalau nak pergi kedai kita susun barang hok selalu orang beli. Depan tu barang selalu beli, orang hari-hari beli. Ni barang orang jarang-jarang beli, tak, kita tak depan sekali. Barang hok orang beli sama tu duduk belakang. Tu tak kena tu. Begitu juga. Kategori tu dia tak comel dah. Ni bahagian minyak, ni bahagian sos, ni bahagian gapo semua ni. Bahagian biskut. Dah. Bahagian teh, kopi. Dia tak boleh campur kat sel. Dah. Dia kena susun molek. Itu panggil ilmu klasifikasi. Jadi imam-imam hadis ni, dia amat mahir tentang klasifikasi. Jadi klasifikasi itu, pengelasan tu satu disiplin yang penting dalam ilmu. Kalau kita tidak dapat buat klasifikasi, tu jadi kucawayah tu. Murji'ah. Macam mana ada murji'ah ahli sunnah? Murji'ah lah. Tu tak faham tu. Jadi murji'ah ni dia ada murji'ah dalam ahli sunnah, ada orang panggil murji'ah fuqaha, dia panggil. Di kalangan fuqaha ada yang dianggap sebagai murji'ah. Wujud murji'ah ahli sunnah ni adalah kerana dia berhadapan dengan popok khawarij. Popok khawarij ni buat dosa besar, kafir lalu. Dah. Jadi fuqaha kata walaupun iman tu dan amal dua benda yang berbeza, tetapi iman dan amal dia ada kaitan. Pelengkap kepada iman. Jadi orang yang tak faham, dia tak boleh terima, macam mana ada murji'ah ahli sunnah? Asy'ariyah sendiri pun ada banyak peringkat. Ada Asy'ariyah Athari. Dah. Mana Asy'ariyah Athari? Athari ahli hadis. Asy'ariyah ahlul kalam macam mana? Dia tak faham. Asy'ariyah Athari seperti Baihaqi. Baihaqi itu Asy'ariyah. Dalam masa yang sama dia Athari. Mana dia dalam bab akidah dia ada hadis-hadis dia. Dia hujah. Kalau kita nak baca kitab, kalau kita kata Baihaqi Asy'ariyah. Bahas Baihaqi Asy'ariyah, bila dia bahas sifat 20? Tak jumpa. Sifat 20 ni Asy'ariyah kemudian, Asy'ariyah Sanusiyah. Dia ada Asy'ariyah falasifah, Asy'ariyah ala Mu'tazilah, Aqliyah. Dia banyak pembahagian. Jadi kita kena tahu pembahagian tu, pembahagian tu berlaku, mengapa pembahagian tu wujud. Sebab kata Syafi'i sendiri pun, Hanafi pun dia ada banyak jenis Hanafi juga. Dia lain-lain. Jadi klasifikasi itu penting. Kita nak buat pembahagian. Sebab itulah, kalau kita gagal buat pembahagian ni, orang panggil jadi pukul rata. Orang panggil apa ni? Pukul rata ni, buh, tak dalam sebaku. Jadi kita kena ada klasifikasi. Macam ulama ni, macam-macam jenis ulama ada ni. Kategori-kategori dia. Jadi kalau kita nak menilai seorang tu, kita kena tahu kategori dia tu duduk sebelah mana. Seperti kata Salafi. Salafi ni banyak-banyak jenis Salafi. Aliran keras pun ada, aliran tak keras pun ada. Salafi Malaysia ni macam-macam pula. Salafi PAH, Salafi JT, Salafi PHPN. Dah. Kita kena tahu klasifikasi. Kita tidak boleh pukul rata. Okay. Tapi kalau kita mula menyentuh peribadi orang tanpa ada klasifikasi tadi, maknanya kita banyak menceroboh lah. Baik tak sekecek.
Sunan Ibn Majah mengandungi hadis gharib yang tidak terdapat dalam 5 kitab yang lain. Maknanya hadis yang ganjil. Mana dia sahaja. Gharib maksudnya dia bersendirian. Maknanya hadis dia ni, hadis yang Ibnu Majah riwayatkan ni tidak terdapat dalam Bukhari, tidak terdapat dalam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Hanya ada dalam kitab dia je. Ada juga ulama kata setiap hadis gharib yang ada Ibnu Majah ni tidak sahih. Itu pendapat tak tepat. Jadi hadis gharib, hadis yang bersendirian Ibnu Majah dalam meriwayatkannya itu banyak juga sahih. Jadi oleh kerana Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis sahih yang tidak terdapat dalam 5 kitab yang lain ni, maka sebab itulah kitab ni dikategorikan sebagai Sunan Sittah juga. Maksudnya sebagai pelengkap. Pelengkap kepada 5 kitab tu. Abul Hasan As-Sindi mengatakan pengarang telah mengemukakan dalam setengah bab hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang 5. Walaupun ianya dhaif. Jadi ada pun dhaif. Ada walaupun ia dhaif, ia perlu juga. Sebab apa? Sebab hal ni lah orang panggil bahagian mutabaah ni. Mana hadis ni akan dijadikan sebagai sokongan ataupun iktibar. Jadi boleh spare ni. Macam tayar spare lah. Tayar spare ni dia tidak sama dia hak 4 butir luar tu. Kecil sikit rem pun dogo-dogo gitu je. Tapi time parut nak ke dia tu. Time gini orang tak bubuh dah. Jadi hadis dhaif ni dia diperlukan bila mana dalam keadaan hadis lain tu dia tak cukup syarat. Maka bolehlah dia digabungkan. Jadi itu panggil guna hadis-hadis dhaif ni pada ketika mutaba'at untuk sokongan. Sebab itulah hadis dhaif ni kita tak boleh tolak. Kita tak boleh tolak. Dia kena wujud, kena ada. Kena ada pada ketika diperlukan untuk sokongan. Kita kena faham maksud ulama kata hadis dhaif tidak boleh dibuat hujah. Maknanya dia secara bersendiri dia tak boleh nak buat dalil. Tapi pada ketika tertentu macam sebab itulah kalau kata fadail. Hadis fadail diterima dalam bab fadail diterima hadis dhaif sebab itu hanya sokongan dari segi galakkan beramal. Nak letak asas sebagai satu bentuk ibadat tak boleh. Satu kaifiat cara beramal dengan hadis dhaif tak boleh nak sabit dengan hadis dhaif. Tapi sebagai galakkan boleh sebab hak galakkan ni dia mesti duduk atas hak asal. Hak asal tu hak sahih. Asal sahih. Jadi hak dhaif ni dia hanya sebagai targhib, penggalak sahaja. Namun ulama hadis lain menyebut hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Maknanya adanya hadis dhaif dalam Ibnu Majah ni mana benda yang biasa berlakulah kerana dia dhaif dari segi sanad tapi makna dia tu ada dalam hadis sahih yang lain. Sebab itulah hadis tu dia kata dhaiful isnad. Dia ada hadis dhaif dhaif secara mutlak, satu lagi dhaiful isnad. Dhaif pada sanad saja, matan sahih. Sebab itulah dia bila kita belajar hadis ni sebenarnya kita dilatih untuk menghalusi banyak perkara. Macam ada sanad sahih belum tentu lagi makna betul. Sanad sahih tapi dari segi dirayah dia tu makna dia tu kita tak boleh nak pegang selalu. Sama ada hadis tu sudah mansuh ataupun perawi tu walaupun dia perawi siqah tetapi ada kalanya dia waham berlaku pada dia. Jadi sanad yang sahih belum tentu matan tu sahih. Tapi umumnya sanad sahih, matan sahih lah. Tapi ada kalanya sanad yang sahih, matan belum sahih. Begitu juga sanad yang dhaif, matan tu sahih. Sanad sahih, sanad dhaif tapi matan tu sahih. Kerana dalam bab ni ada beberapa hadis yang semakna dengan dia. Itu panggil syawahid. Itulah ya Imam Tirmizi selalu sebut wafil bab.
Dalam bab ni ada hadis-hadis sama makna. Kitab Sunan Ibnu Majah tidak bermula dengan taharah. Walaupun dari segi kitab fiqh hukum-hukum ni dia bermula dengan taharah, tapi Sunan Ibnu Majah ni dia tidak bermula dengan taharah. Susunan kitab Sunan Ibnu Majah agak unik kerana tidak bermula dengan kitab taharah seperti mana sunan lain seperti Sunan Abu Daud dan Sunan Nasa'i. Sunan Tirmizi kalau kita panggil sebagai sunan, tapi umum kata jami'. Tapi dia sunan pun boleh, jami' Tirmizi pun dua-dua pun betul. Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi pun boleh. Tapi kalau merujuk di sini Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i, dia bermula dengan taharah, tapi Ibnu Majah tidak. Akan tetapi Ibnu Majah memulakan kitabnya dengan bab-bab muqaddimah tentang kepentingan mengikuti sunnah. Hak mula-mula Imam Ibnu Majah buat. Habis hak ni, barulah dia masuk kepada kitab taharah. Sebelum mengemukakan kitab hadis-hadis fiqh, maknanya kitab-kitab lah, kitab taharah, kitabus salah, kitabuz zakah, kitabul janaiz, kitabul buyu' tu dah. Beliau menyebut hadis tentang manhaj atau metodologi ilmu dan akidah bagi seseorang pelajar hadis. Disebut tu. Manhaj akidah, metod berfikir. Kalau Imam Muslim, mukaddimah tu metod kitab dia. Mukaddimah tentang metod kitab dia. Kitab Ibnu Majah ni mukaddimah akidah. Mukaddimah aqaidiyah manhajiyah. Yang merangkumi permasalahan kedudukan hadis itu sendiri. Kedudukan Nabi itu. Nabi sebagai penerima wahyu tentang permasalahan hadis. Hadis-hadis yang memberi ancaman keras terhadap mereka hadis. Berhati-hati dalam periwayatan. Itu pun satu hal juga. Kedudukan sahabat. Kedudukan sahabat, kelebihan sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat ni lah sebagai perawi kepada hadis. Melalui sahabat kita dapat hadis. Sahabat ni mengamalkan hadis. Jadi sebab itulah dalam kitab muqaddimah ni dia ada manaqib sahabat. Belajar tu dulu. Kalau kita belajar Bukhari, Muslim, Tirmizi, manaqib sahabat tu duduk belakang. Kalau Tirmizi, manaqib tu akhir sekali. Ibnu Majah tidak. Ibnu Majah awal lagi dia sebut tentang sahabat. Tu unik dia. Sebab apa? Sebab sahabat tu sebahagian daripada akidah. Kewajipan mengikuti sunnah Khalifah Rashidah. Hal ni walaupun tak ada dalam hadis Nabi tetapi digariskan oleh sahabat Khulafah Rashidah, dia tetap dikira sebagai hadis juga. Setengah orang dia kata semaya tarawih ni hak sunnah Nabi 8. Kalau 20 tu sunnah Khulafah. Jadi macam pelik sikit cara huraian tu. Sedangkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi tak ada hadis pun yang sahih yang menyebut dengan jelas Nabi semaya tarawih 8. Tak ada. Tak ada bilangan rakaat Nabi. Kata Nabi semaya 8. Dengan jelas, dengan sahih tak ada. Jadi kalau ada sahih pada kita, sahabat khulafa' rasyidin bermula daripada Umar buat 20 tu jelas. Jadi dalam masalah maknanya dalam bab ni sunnah khulafa' tu adalah benda yang penting. Yang dia tidak akan jadi bid'ah. Macam semaya tarawih berjemaah ataupun bab pengumpulan mushaf. Hal tu kita nak kata Nabi tak hipung Quran dalam mushaf tu. Dia kata sahabat je hipung. Maknanya sahabat pun buat bid'ah. Tu salah istilah pula tu. Sahabat buat bid'ah dulu mula-mula. Kita boleh buatlah bid'ah sebab sahabat buat. Dia tak faham. Hak sahabat buat tu dia ada endorsement daripada Nabi. Sunnah khulafa' tu. Dia tidak akan jadi bid'ah. Kita tak boleh nak ukur kita hak zaman ni 1400 tahun lepas daripada Nabi wafat. Kita ni tak ada siapa yang mengesahkan sebagai benar. Kemudian golongan yang menyeleweng seperti Khawarij, Jahmiyah. Kemudian bab mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bab kelebihan guru yang mengajarkan kebaikan dan sebagainya.
Ini menunjukkan kepada kita supaya menekankan kepada sumber ilmu yang benar. Mana Ibnu Majah ajar pada kita cara bermanhaj, ataupun orang panggil epistemologi. Kita ada landasan ilmu, iaitu berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam masa yang sama penjelasan kepada Al-Quran. Mana sunnah itu adalah tafsir pada Quran. Di samping itu adalah menjauhi golongan yang menyeleweng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana sahabat merupakan generasi ilmu yang pertama dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah mendahulukan bab-bab tentang kelebihan sahabat daripada kitab-kitab hukum ahkam. Oleh kerana ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmu yang penting, maka dibuat bab tentang galakan menuntut ilmu, bab fadail, menuntut ilmu. Jadi dari sudut ni macam Bukhari lah. Bukhari kitabul wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi. Maknanya ilmu tu letak depan. Kalau Muslim tu ilmu tu akhir. Akhir Muslim. Jadi masing-masing tu dia ada pendekatan masing-masing lah. Wallahu a'lam.